Zul, Zul apa? Hijjah. Hijjah tu berasal perkataan haj. Haj tu haji. Jadi dalam bulan hijrah ni, hijjah ni selalunya amalan apa kita buat waktu dalam bulan Zulhijjah ni? Zikir. Ha? Bulan apa? Baik. Zikir. Korban, betul. Betul, korban lagi. Kalau di Mekah apa yang berlaku? Menunaikan haji. Bagus. Pada bulan Zulhijjah ni berlakunya dia ada ibadah haji khusus dalam bulan Zulhijjah. Tapi pada sekarang ni kita tak dapat kan, kita tak tengoklah mungkin orang-orang yang berada di dekat Arab Saudi je yang boleh buat haji lah untuk tahun ni. Jadi kita perbanyakkan amalan pada bulan Zulhijjah ni, insyaAllah banyakkan zikir, puasa, okay? Ustazah pun tak mula puasa lagi. Bolehlah berpuasa hari ni Khamis minggu depan dah nak raya. Isnin tu bolehlah puasa kan? Okay, insyaAllah kita akan mulakan kelas kita pada hari ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita mulakan kelas kita hari ni dengan bacaan doa. Okay, siapa nak baca doa hari ni? Dapat pahala besar ni dia jadi ketua baca doa hari ni. Siapa? Mio macam nak baca doa tu? Siapa? Orang lain pula. Okay. Ustazah nak panggil Adam Qayyum, ada tak Adam Qayyum? Adam Qayyum ada? Hari ni Akil tak ada Akil. Ammar Yusof. Okay, Ammar Yusof, jom kita baca doa sama-sama. Ammar Yusof. Ammar Yusof ada? Tak apalah, Ustazah lah baca kan. Okay, kita baca doa sama-sama memandangkan minggu depan dah cuti. Oh, rosak. Tak apa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. InsyaAllah kita baca doa sungguh-sungguh, walaupun doa tu selalu kita baca. Kalau kita baca dengan khusyuk, kita baca dengan ikhlas, kita niat betul-betul kerana Allah, insyaAllah walaupun doa tu hari-hari kita baca, nilai dia tak sama. Nilai semalam awak baca doa macam mana kesungguhan awak baca. Hari ni macam mana tu Allah nak bagilah. Apa yang kita minta pada Allah, Allah akan bagi. Tu Allah ada janji dalam Al-Quran. Okay, insyaAllah kita akan mulakan. Okay, macam biasa. Macam biasa. Okay, insyaAllah lah minggu depan kita nak cuti kan. Ini kelas yang terakhir untuk minggu ni. Okay, saya nak tunjuk sikit. Okay. Okay, siapa yang baru masuk ni? Ustazah nak paste kehadiran ni. Nanti awak jangan lupa isi kalau tak awak tak dikira hadir ke kelas hari ni. Kelas sepanjang hari ni. Sekali je isi sehari. Okay? Siapa yang belum isi? Nampak tak ni murid-murid? Nampak tak? Nampak? Okay. Pada hari okay, kita nak tengok gambar ni sama-sama. Okay, apa yang awak nampak dalam gambar yang pertama ni? Budak. Okay, budak-budak buat apa? Beratur? Okay, nak duit raya. Kita kan nak raya haji kan, tapi tak boleh lah pergi rumah orang. Okay, ni amalan apa orang panggil ni?
Nak beraya. Amalan beraya? Amalan apa? Amalan apa murid-murid? Okay, ni kalau ni kita panggil dia amalan ziarah. Betul tak? Betul tak? Anyone? Betul. Okay, cuba tengok gambar yang kedua ni. Bila kita dah pergi ziarah, selalunya tengok tu apa yang kita buat? Makan. Ada tak awak pergi rumah orang ataupun awak pergi raya lah kan, sebab kita nak raya kan? Ada tak selalunya orang ada tak macam tak jamu apa-apa? Selalunya jamu, betul tak? Kalau orang Melayu ni selalu dia akan jamu lah. Paling-paling pun air, lagi apa makanan kan? Paling-paling biskut petak kecil tu. Betul tak? Sama lah kita dah belajar minggu lepas kan, bila ada je orang datang rumah kita, jadi apa yang kita buat? Kita kena Makan. kita jadi tuan rumah, apa yang kita buat? Makan enggak? Makan juga. Kita hidangkan makanan, betul tak? Paling kalau awak tak ada sangat kat rumah awak, tak ada apa-apa, air putih dah cukup, air putih sejuk, satu lagi biskut kering ke, biskut ke, apa yang ada lah. Tu tandanya kita apa tajuk kita yang lepas apa? Siapa ingat lagi? Ada tak yang ingat? Bila kita hidang-hidang tu apa kita panggil tu? Memberi makan. Memberi makan, Ted. Lagi? Apa? Selai-selai. Membaca doa makan. Okey, membaca doa makan betul tapi kurang tepat. Memuliakan tetamu. Tu antara cara kita memuliakan tetamu kita. Yelah, awak tak rasa kan sebab sekarang ni kita tak boleh menerima tetamu kan dalam tempoh COVID ni. Tak apa, insyaAllah kita doa banyak-banyak. Moga Allah menyelamatkan kita lah kan. Lindung kita dan kes akan turun lah insyaAllah. Kita doa sama-sama Okey, siapa masih ingat hadis ni? Saya nak dengar suara Afrina lah, Afrina. Afrina ada? Afrina ada. Afrina, jom kita baca sama-sama. Okey, 1, 2, 3. An Abi Shuraihin Al-Khuzai radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Okey. Siapa nak bantu Afrina baca maksudnya? Kita ingat balik lah yang kita belajar rasanya 2 minggu lepas, lama dah tinggal kan. Siapa nak tolong? Anyone? Saya tu siapa namanya? Nur Atika. Okey Atika. Okey, maksudnya daripada Abu Shuraih Al-Khuzai Allah yang tu radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW
bers, berse, Bersabda bersabda dan sesiapa sesiapa yang iman beriman kepada Allah dan hari hari kiamat akhirat. akhirat, Betul. maka dapat dia maka hendaklah dia hendaklah memuliakan tetamunya. Bagus. Terima kasih kepada Afrina dengan Atika. Hari ni awak tahu tak yang ni adalah kata-kata daripada Nabi Muhammad Nabi Muhammad kita menyuruh bila kita terima tetamu apa kita kena buat? Memuliakannya. Okey. Ni perkataan yang awak kan. Dulu Ustazah belajar dekat negara Arab kan. Orang Arab ni dia memanglah dia punya perangai dia ikramud duyuf. Apa dia murid-murid? Ikramud duyuf. Apa dia? Dia ada satu apa yang selalu diamalkan. Nama dia amalan ikramud duyuf. Sebut ya? Ikramud duyuf. Ikramud duyuf ni maksud dia memuliakan tetamu. Kalau orang Arab ni memang tip top lah. Kalau dia ikramud duyuf tu memang kita tak boleh lah lawan. Orang Melayu pun kalah. Orang Arab ni dia macam sangat mengihtiram lah. Dia menghormati tetamu dia. Okay, InsyaAllah hari ni kita sama-sama Ustazah nak di akhir kelas kita dapat menyatakan adab memuliakan tetamu. Okay. Kita dapat senaraikan kepentingan. Bila kita amalkan adab, apa kepentingan yang kita dapat dan kita analisis kepentingan memuliakan tetamu dalam hidup kita. Okey, aktiviti seterusnya. Kejap. Okey, kalau tak dengar bagi tahu Tak dengar? Dengar. Okey. Sinar surya yang cerah, syawal pun menjelma. Sungguh kami sikat dipakai, kurung cantik dan bergaya. Senyum manis dilihat sungguh berseri-seri. Muih dihidang, lagu raya digendang. Sanak saudara pun tiba, maaf dan ampun diminta. Bersalam-salaman tanda tunjuk kesyukuran. Ku panjatkan doa agar semua dirahmati dengan limpah kurnia ilahi. Moga-moga sentiasa ceria dan bahagia di samping keluarga. Hari raya ini telah tawa gembira, mencampur selera dengan hidangan yang ada. Hari raya ini semuanya bersama, aktiviti menyatukan sanak dan saudara. Sinar surya yang cerah, syawal pun menjelma. Sungguh kami sikat dipakai, kurung cantik dan bergaya. Senyum manis dilihat sungguh berseri-seri. Muih dihidang, lagu raya digendang. Sanak saudara pun tiba, maaf dan ampun diminta. Bersalam-salaman tanda tunjuk kesyukuran. Ku panjatkan doa agar semua dirahmati dengan limpah kurnia ilahi. Moga-moga sentiasa ceria dan bahagia di samping keluarga. Hari raya ini telah tawa gembira, mencampur selera dengan hidangan yang ada. Hari raya ini semuanya bersama, aktiviti menyatukan sanak dan saudara. Terkejut habis Dengar tak? Dengar. Mesti awak dah tak layan Upipin. Ustazah hari-hari tengok Upipin dan Ustazah tu Lain? Layan?
Kan kadang-kadang best kot cerita dia. Okey. Ustazah tadi semua dah tengok ke video klip tu, music? Belum. Belum? Baru masuk. Baru masuk. Okey, tak apa, yang baru masuk tak apa. Nanti kita boleh involve dekat aktiviti seterusnya. Okey, Ustazah nak tunjuk. Sebelum tu Ustazah nak tunjuk ni lah. Okey. Tadi kita dah tengok kan Ustazah nak pilih 4 orang. Okey, adab memuliakan tetamu. Dia tengok dalam video tadi kan, tak sedap hati tengok Upi Ipin. Kenapa? Kenapa Aziz? Tak asyik ejek je punya akak dia. Oh, akak dia? Lepas tu menggandu kat opah. Ya ke? Nakal ke Upi Ipin ni? Ustazah ada anak buah Ustazah kembar tau. Memang perangai macam Upi Ipin lah. Dia cerdik, akal dia panjang, selalu explore nak buat benda-benda ni lah. Macam-macam lah dia orang buat, ada cerita dia sekarang dah besar dah. Sama, kembar lelaki. Okey, kita nak teruskan. Untuk yang video tadi, Ustazah nak, kita pilih 4 orang. 4 orang sebab ada 4 kotak. Kalau siapa nak bantu pun boleh. Okey, berdasarkan video tadi, apakah adab yang awak tengok? Sekejap. Sebelum tu Ustazah nak panggil. Okey, ni ada nama-nama awak. Okey, kita tengok siapa. Bersedia. Adlina, ada tak Adlina? Firash. Adlina ada tak? Tak ada. Adlina tak ada hari ni Okey, kita tengok nama yang kedua. Okey, cuba fikir. Sementara tu awak fikir. Apa yang awak tengok? Atika. Atika ada. Okey, Atika. Okey, berdasarkan video yang kita tengok tadi. Best kan, raya, orang datang, kita pergi rumah orang. Apa adab memuliakan tetamu yang awak nampak dalam video tadi? Bersalam-salaman. Okey, bagus. Kita tengok. Satu tulis balik Okay. Betul tak kawan-kawan? Awak bersetuju tak dengan Atikah? Setuju. Bersalam-salaman. Ya. Aku tak nampak ni. Salaman. Okey, lagi. Orang yang kedua, bagus Atika. Okey, tengoklah, mana tahu tiba-tiba Ustazah minta alamat kan. Ada kawan kita dah dapat dah gift daripada Ustazah from Shopee. Okey. Saya baru masuk. Okey, tak apa. Oh, Adlina baru masuk. Okey, no problem. Okey, seterusnya kita tengok orang yang kedua. Batrisha. Ada tak Batrisha? Batrisha ada? Ada? Ada. Okey, baru masuk. Awak sempat tengok tak video tadi? Tak. Tak. Okey, awak nak passing dekat kawan yang lain? Awak nak passing nak. Okey, bagus. Kejap Okey, kita pilih orang seterusnya. Tak ada muzik lah ni. Aidan, ada tak Aidan? Aidan, saya nampak macam Aidan ada tadi. Pakai snow cap, tu tak? Aidan ada, Aidan? Saya nampak Aidan ada. Ada? Mana Aidan? Suaranya mana? Aidan Rafi tu snow cap, kan? Betul tak? Mike rosak Mike Akmal rosak. Aidan rosak juga Mike. Okey, Aidan tulis dekat chat Aidan. Satu adab yang awak dapat. Tulis dekat chat. Mike rosak tulis dekat chat. Okey, apa? Adab. Mike rosak tulis dekat chat. Tak apa, no problem. Okey, Aidan.
Muhammad Aidan Rafi. Aidan tulis dekat chat. Apa satu adab yang awak nampak daripada dalam video tadi? Aidan. Aidan, cepat jawab. Saya Ustazah. Okey, tengok bagus ni. Ada kawan nak bantu Aidan lah. Terima kasih dekat Afrina. Okey, Afrina. Apa? Memberi tetamu minuman. Minuman je. Memberi memberi tetamu minuman dan makanan. Okey, seterusnya orang yang ketiga. Ustazah. Saya nak jawab. Nak jawab. Okey, siapa? Awak boleh jawab. Bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan. Betul tak kawan-kawan yang lain? Setuju tak? Setuju tak? Waktu bila kita bermaaf-maafan ni? Semasa raya. Okey, betul. Waktu datang ke? Waktu balik ke? Waktu tengah bersembang ke? Waktu datang. Ke? Ya, selalu awak minta maaf waktu datang Sebab apa? Mengganggu. Maaflah saya datang ni. Macam tu. Balik. Macam mana awak minta maaf? Waktu balik. Betul? Kalau andai kata kita tersalah cakap, kita bermaaf-maafan waktu balik. Betul tak? Okey, seterusnya orang yang keempat. Tidur. Siapa tu? Siapa nak tidur? Siapa nak tidur tu? Ustaz Resi dah pukul 3 semalam. Kejap. Okey, next. Akmal Afi. Okey, Akmal Afi. Mic rosak kan? Tulis dekat chat. Akmal Afi tulis dekat chat. Akmal Afi. Akmal Afi. Akmal Afi tulis dekat chat. Slide-slide Akmal Afi ada tak? Bersopan santun. Betul tak kawan-kawan? Betul. Contoh sopan santun waktu macam mana kita bersopan santun? Waktu berjumpa dengan tetamu. Macam mana tu? Kau ingat iPhone ni Allah. Contohnya macam mana? Macam mana contoh dia? Berpakaian cantik. Bagus. Berpakaian yang cantik, kemas. Kalau yang kita sebagai orang Islam menutup aurat. Barulah orang datang pun rasa tak bersalah. Okey, apa lagi kita boleh buat? Bersopan santun. Dari segi percakapan. Okey, bagus. Okey, semua beri tepukan kepada kawan-kawan kita. Adalah 100 seorang ni. Okey. Tak adalah, kalau Zoom ada tepuk tangan tau. Kalau Google Meet tak ada angkat tangan je. Okey, next. Untuk seterusnya. Okey. Okey, Ustazah akan terangkan. Jadi awak boleh tutup mic. Ustazah akan terangkan kepada awak. Kejap Klik. Sekejap. Sekejap Mana ni Ustazah punya slide ni? Okey. Ustazah nak tengok sama-sama. Okey. Tadi kita dah tengok kan betapa pentingnya kita memuliakan tetamu. Siapa boleh sebutkan kesan andai katalah kita tak memuliakan tetamu kita, kita tak layan pun tetamu kita datang rumah kan, lepas tu dia datang, kita tak layan pun dia. Siapa boleh sebutkan kesan yang berlaku? Dia tidak beradab. Tidak hormat.
Okey, dikira tidak beradab. Dia pengalaman dia lah, tetamu tu dia akan rasa lepas ni dia tak nak datang dah kan. Dia rasa macam menyusahkan je tetamu tu kan. Elok tak macam tu? Kan. Jadi apa lagi? Dia rasa kita tak beradab. Lagi apa lagi? Kesannya. Kalau kita tak layan. Kita tak Ikhlas. awak tahu tak? Sebab hukum layan tetamu ni wajib. Kalau kita tak layan tetamu kita rasa sedih bila datang rumah kita kan. Tiba-tiba dia rasa kecewa, sedih ataupun rasa macam hampa lah, kecewa kan. Boleh jadi takut-takut kita ni dapat dosa. Sedangkan bila tetamu datang rumah kita, tetamu tu dia bawa rezeki. Rezeki kita tak tahu Allah nak bagi rezeki apa kat kita. Murah rezeki, apa kebaikan Allah nak bagi. Tapi bila kita tak layan tetamu, kita takut-takut kita dapat dosa. Kita tak nak macam tu kan. Okey. Bila kita memuliakan tetamu, Ustaz akan terangkan satu-satu. Nanti awak boleh tanyalah. Okey. Kepentingan memuliakan tetamu. Baik, yang pertama mendapat apa? Rahmat. Mendapat rahmat. Nampak tak ni? Mendapat rahmat daripada Allah. Rahmat tu apa rahmat? Ganjaran. Betul, ganjaran lagi. Siapa tahu rahmat tu apa? Apa tu rahmat? Rezeki. Pahala, rezeki. Rahmat ni kalau awak baca Bismillahirrahmanirrahim. Rahim tu. Apa rahim? Rahmat. Kasih sayang Allah. Kasih sayang daripada Allah. Awak jangan pandai lekeh bila kita layan tetamu, sebenarnya kita mendapat perhatian. Allah tengok perbuatan kita tu. Okey? Okey, seterusnya bila Allah tengok, Allah sayang kita, apa kita dapat? Pahala. Pahala. Bagus, pahala. Penting tak pahala ni? Penting. Penting. Kan dalam hidup kita sebagai orang Islam, apa yang kita kena buat dekat muka bumi ni adalah mencari keridhaan Allah. Bukanlah sekadar nak kumpul pahala, kita nak Allah pandang kita. Kita nak Allah sayang kita, tolong kita dekat akhirat nanti kan. Seterusnya mengeratkan silaturahim. Silaturahim ni apa? Rahim ni apa? Ustaz kata tadi rahim. Silaturahim. Ada tak yang boleh jawab silaturahim? Mengeratkan silaturahim. Ada tak? Lagi rapat cikgu. Betul, rapat. Okey, silaturahim ni apa? Hubungan kasih sayang. Hubungan silaturahim. Okey, Ustazah nak terangkan sikit. Silaturahim ni kalau awak dulu waktu baby, awak duduk dekat apa? Dekat perut mak kita, orang panggil apa? Kandung. Mengandung, betul. Kandungan. Orang panggil kalau perempuan kan dia ada Rahim. Rahim. Awak tahu tak rahim ni bukanlah silaturahim ni adalah satu ikatan di mana contohnya kalau sanak saudara kita, bila ada amalan kunjung mengunjung, kita akan terikatnya silaturahim. Dia ada dua maksud. Satu dari segi kasih sayang. Kita akan bertambahlah kasih sayang, betul tak? Ada amalan kunjung mengunjung, kita akan bertambah kasih sayang. Okay, yang kedua, kalau dari segi kita adik-beradik ataupun sanak saudara, dia mengeratkan lagi hubungan sesama darah. Kita ada keturunan yang sama kan? Tu yang kita akan lebih eratlah lepas tu. Bila lama tak berjumpa, tiba-tiba berjumpa, kita akan rasa kasih sayang tu akan muncul. Lebih erat, lebih rapat. Okay? Bila adanya kunjung mengunjung dan juga amalan memuliakan tetamu. Okay, yang keempat, mengikut ajaran Nabi Muhammad. Okay, ada tak siapa kawan-kawan kita kat sini dia pernah dengar cerita tentang macam mana Nabi Muhammad melayan tetamu? Ada tak? Dia pernah terbaca ke? Dia pernah tengok TV ke? Video ke?
Nabi Muhammad macam mana Nabi Muhammad melayan tetamu? Ada tak? Tak ada? Tak ingat. Tak ingat? Sangat meraihkan tetamu. Nabi Muhammad sangat meraihkan tetamu. Okay, sebagai contoh saya ceritakan sikit, Nabi Muhammad SAW semasa baginda berada di Madinah, di Madinah bukan di Mekah. Mekah tempat lahir Nabi kan. Nabi berhijrah ke Madinah. Tiba-tiba adalah seorang musafir datang daripada Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad sangat melayan tetamu tu. Nabi Muhammad waktu tu tak ada makanan, tak ada bekalan makanan nak bagi kan. Nabi Muhammad sampai bagi tahu sahabat-sahabat, bagi sahabat-sahabat pun sama-sama memuliakan tetamu tu, sama-sama berkongsi bagi juadah-juadah dekat tetamu tu. Lepas tu Nabi Muhammad sediakan tempat tidur yang selesa untuk tetamu tu. Nabi Muhammad tidur dekat atas lantai je. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad nak memuliakan tetamu Nabi. Sungguh mulialah akhlak Nabi Muhammad kan. Kita pun kalau boleh, kalau ada tetamu tu kita ihtiram dia, kita hormatkan dia, kita beri apa yang kita selesa, dia pun kalau boleh dia selesa. Sebab kita ingat Nabi Muhammad pesan siapa yang beriman pada Allah dan Rasul kena muliakan tetamu dia. Okay? Ada orang masuk syurga sebab dia memuliakan tetamu dia. Kita tak tahu kan amalan apa yang Allah tengok yang kita betul-betul ikhlas. Okay, kita tengok yang terakhir, semai kasih sayang. Macam tadilah, semai kasih sayang bila mana adanya kunjung mengunjung, kita sayang tetamu kita, kita ikhlas terima tetamu kita dengan hati yang terbuka, kita seronok, orang pun seronok datang rumah kita. Bila orang seronok sebenarnya itu adalah rezeki yang kita tak nampak daripada Allah. Faham ke? Panjang saya cakap. Faham. Nampak tu cikgu dah marah dah tu. Okey. Kita dah faham kan? Ustazah nak pilih lah. Okey, sekarang ni Ustazah akan bagi, dengar arahan Ustazah . Sekarang ni Ustazah akan bagi satu jamboard. Tapi arahannya sebab kita takut awak jangan conteng, awak jangan conteng. Cuma kejap Ustazah nak panggil nama bertuah lah macam ni. Nampak tak skrin Ustazah? Nampak. Okey. Nampak. Sekejap Kira. Okey, nama bertuah ni dengar arahan dia. Bila nama awak muncul, okey. Nanti Ustazah akan bagi, Ustazah akan putarkan 4 lah kot. 4 orang, tengoklah siapa yang bertuah. Okey, bila dah dapat nama bertuah ni, Ustazah akan bagi link. Okey, yang lain-lain kita tengok sama-sama, kawan-kawan kita tulis. Guna stiker, okey? Itu Ustazah ajar. Okey. Okey, ni Ustazah try dulu kejap. Okey, Megat ada Megat? Tak ada? Megat ada? Tak ada. Okey, shuffle card. 4 orang Okey, kita tengok siapa yang terpilih. Ikman. Ada tak Ikman? Tak ada. Tak ada juga. Saya. Ikman ada ke? Tak ada. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Megat lagi. So 4 orang Ustazah putarkan 4 nama. Ulia. Ada Ulia? Tak ada. Tak ada ke? Aku nampak tadi. Manalah orang-orang ni. 2 lelaki 2 perempuan. Ustazah. 2 lelaki 2 perempuan. Asnisha. Tak ada? Tak ada. Hasif. Okey, tahniah Hasif. Hasif ada. Okey, Hasif. Okey, sedia nama ni. Hasif. Putri Balkis ada tak? Putri Balkis. Ada tak? Tak ada. Saya rasa macam ada. Mic rosak Ulia ada. Ulia ada? Ulia ada. Okey, Ulia ada.
Putri Bakis ada? Putri Bakis, okey. Putri Bakis ada. Nama kedua Putri Bakis. Ulia rosak Ulia rosak ke? Nanti kita buat yang ni kejap. Saya Firas. Alia Syahida. Tak ada. Ada kan? Ada. Ada. Okey, yang terakhir. Batrisha. Ada. Okey, 4 orang Hasif, Putri Bakis, Alia Syahida, Batrisha. Okey, Ustazah akan pastekan kat sini. Okey. Okey, masuk. 4 orang masuk. Masuk. Megat baru masuk. Assalamualaikum. Okey. Buka ni dah masuk. Okey, yang lain kita tengok. Okey. Caranya tuliskan kepentingan memuliakan tetamu. Okey, tadi kita dah belajar kan? Tuliskan apa yang awak ingat. Caranya, awak ambil dekat stiker. Nampak tak stiker bawah arrow ni? Okey, tuliskan. Tuliskan apa kepentingan dia. Mendapat keberkatan. Contoh siapa conteng? Okey, 4 orang tadi, cepat. Mendapat keberkatan Ustazah Kaula. Okey, tulis nama. Okey, Ustazah tak nak conteng, awak ambil sticky note. Sticky note, tulis. Okey, sticky note. This one. Hantu was. Okey, cepat. Ustazah bagi masa 3 minit. Okey, selain 4 orang tadi tulis nama sekali. Kalau awak nak buat selain 4 orang tadi pun boleh. 4 orang tadi tu wajib tulis. Tuliskan kepentingan memuliakan tetamu. Okey, tekan bahagian sticky note. Sticky note dekat sini. Nampak tak sticky note? Siapa buang gambar Ustazah tu? Okey, menghormati tetamu siapa jawab ni? Tulis nama Firas. Bagus. Ustazah, siapa dia tak main-main nanti tengoklah. Tiba-tiba barang Shopee sampai je. Firas, Ustazah ambil nama dah ni. Siapa buat betul-betul? Okey, cepat. Sampai 10.40. 2 minit lagi. Okey, Firas baru seorang jawab. Okey, guna sticky note. Guna sticky note. Okey, gunakan sticky note. Nampak tak sticky note Ustazah tunjuk? Sticky note dekat bawah anak panah tu. Bawah bulatan anak panah ada sticky note. Bagus, Hasif. Okey, sedia Hasif. Okey, mengeratkan silaturahim. Betul. Okey lagi. Baru 2 orang. Bermaaf-maafan tu siapa? Firas Saya. Akil. Okey, Akmal. Okey, Akmal ada. Sampai 10.40 je Ustazah buka. Siapa yang tulis ni, mana tahu awak ada satu benda Ustazah boleh bagi nanti kan? Siapa tu bersopan santun dan menutup aurat tu? Ni apa? Siapa yang buat ni? Siapa dia bersopan santun menutup aurat ni? Saya. Saya tu siapa? Nama? Patricia. Batrisha. Ya. Batrisha, Hasif, Firas, Akmal, Akil. Okey, lagi. Siapa lagi? Bersopan santun menutup aurat jika tetamu hadir ni? Batrisha Okey, lagi ada tak? Atika, bersalam-salaman. No, kepentingan. Batrisha dengan Atika, kepentingan. Akil, kepentingan. Sekarang ni yang betul, yang tadi Ustazah dah terang-terang tadi tu. Siapa masih ingat?
Setakat ni yang betul Hasif. Okey, ada tak? Okay, masa tinggal 10 saat. 1, 2, Ada, 3. saya tak boleh nak buka link. Tak boleh Pertanyaan. buka link. Ya ke? Tak buka jemput. Siapa tu yang nama tak boleh buka link siapa? Siapa? Yang tak boleh siapa? Putri Bangkit. Putri, awak jawab apa Putri? Putri jawab apa Putri? Putri dengan megap bagi jawapan dekat chat. Bagi jawapan dekat chat. Kau pakai jemput. Okey. Tulis jawapan dekat chat. Okey. Tetamu, menghormati tetamu. Kepentingan yang Ustazah cerita tadi panjang-panjang tu. Menghormati tetamu, menghormati salam-salaman. Siapa tu? Salaman ni siapa? Okey. Megap bersopan santun. Tadi yang kepentingan Ustazah cerita tadi tu, ada 5 rasanya. Dapat pahala. Siapa jawab tadi tu? Dapat pahala. Apa lagi? Saya tolong mendapat pahala. Waktu dia dapat pahala. Okey. Bagus. Lagi? Sambil nama ni, siapa tak tahu nama? Tak. Cepat dah lebih 2 minit. Okey, hormat menghormati. Siapa yang tarik-tarik semua ni tu? Dia orang lah. Semualah. Okey. Macam mana nak ni? Okey, stop. Ustazah nak download ni. Biar ni. Dah tulis dah. Dah download dah Mendapat pahala. Okey, semua berbalik kepada Google Meet kita. Okey, semua dah masuk balik kelas. Okey, tinggalkan Jamboard. Kita masuk kelas. Okey. Ni yang tadilah patutnya awak tulis ni. Nampak tak? Okey, patutnya awak tulis ni. Okey, berdasarkan hadis tadi, bila mana kita memuliakan tetamu, banyak kelebihan yang Allah bagi. Cuba sebutkan balik. Masuk kelas balik. Awak ni macam satu tengah kerja awak ni. Okey. Memberi makan. Okey, apa yang kawan-kawan berdasarkan apa aktiviti tadi saya nampak banyak yang tulis adab bukan kepentingan. Okey, kepentingan ni apa kebaikan yang kita dapat daripada melayan tetamu tu. Contoh macam tadi, Akil tulis mendapat pahala. Lagi siapa? Hasif tulis tadi mengeratkan silaturahim. Itu jawapan yang tepat. Kepentingan ni maksudnya bila kita amalkan tu apa yang kita dapat. Dari segi masyarakat akan lebih berkasih sayang, kan? Tak ada sombong menyombong. Dari segi diri sendiri kita dapat bersyukur, menjadi orang yang bersyukur. Betul tak? Disayangi masyarakat, bagus Megat. Ustaz tulis ni nama-nama yang bagi jawapan yang betul. Okey. Okey, insya-Allah. Okey, sekarang ni. Okey, Batrisha apa? Mengeratkan silaturahim dan mendapat rezeki pahala. Mendapat rezeki, pahala yang berlipat ganda. Kan bila orang datang rumah kita, kita layan dengan baik, Allah akan bagi kita rezeki yang tak sangka-sangka. Okey, Ustazah nak bagi satu word wall ni. Ustazah nak semua main permainan ni. Nanti Ustazah akan pilih nama dan Ustazah akan tanya Okey. Okey, permainan word wall. Okey, yang pertama, Ustazah bagi masa permainan ni selama 5 minit. Okey, boleh main dulu.
Mana satu yang betul? Mengukur Azhar masuk ke? Ah? Masuk ke? Masuk link tu. Word wall tu. Buat word wall tu. Nanti Ustazah akan pilih, Ustazah bagi masa 5 minit. Sampai 10.50. Okay, buat dulu apa bahagia dikecapi. Ustazah main jawab je ni. Membentuk rasa dendam, menyemai kasih sayang. Masyarakat suka, dapat pahala, menyemai kasih sayang. Berapa minit game ni? Sampai 10.50 Ketuk apa nama panggil? Mole ni. Binatang ni. Hasif, nama binatang ni apa? Mole ketuk dia, ketuk yang betul je Yang tak betul tu tinggalkan dia je. Okay, lagi 2 minit. Lama lagi dia nak habis. Sampai 10.50 sebab dia banyak peringkat ni. Lagi 1 minit. Okay, nanti balik masuk kelas, okay? Okay. Dia banyak peringkat tu. Dia tak lama dia nak habis tu. Okay, saya dah kalah. Apa dia? Saya pun habis. Saya kalah peringkat nombor 5. Peringkat nombor 5. Okay, Tak Putri cepat Baki pukul tak apa. 10.50. Kalah. Putri Baki tak apa. Ada masalah tak apa. Bagi tahu kat sini Tak apa. Okay, yang penting. Okay, Ustazah nak pilih nama kejap. Siapa yang... Kejap, Ustazah pilih nama. Ustazah nak minta dia sebutkan satu. Berdasarkan permainan tadi, analisis daripada permainan tadi, apa yang Shasha Kristina. Okay, Shasha Kristina, game tadi apa yang awak dapat? Kepentingan memuliakan tetamu. Shasha Kristina ada tadi kan? Saya tengok ada tadi.
Kalau ada masalah mic, dapat pahala. Bagus Syasha. Okey, seterusnya. Bagus Syasha satu nama sini Nanti saya bagi markah pentaksiran awak ni. Aidan. Aidan kalau tak boleh buka mic, Aidan. Apa kepentingan? Kalau apa kepentingan? Menyemai kasih sayang. Apa dia? Menyemai kasih sayang. Menyemai kasih sayang. Menyamai kasih sayang. Ni Aidan ke Batrisha? Risha. Batrisha tolong Aidan Okey, lagi 3 orang. 3 orang ke berapa orang? Kita ada satu game lagi. Jap. Seorang lagi Ustazah putar seorang lagi. Akil. Sebut satu Akil. Menyukai masyarakat. Menyukai itu disukai lah, betul tak? Disukai oleh masyarakat. Akil. Okey. Tingkat 8 saya kata. Okey, Ustazah ada satu lagi. Tingkat 8. Okay, ada satu lagi worksheet. Cuba buat ni Worksheet ni dia lebih macam lembaran kerja lah. Okay. Worksheet ni boleh buat. Siapa yang tak boleh tak apa. Nanti Ustazah PM awak. Putri nanti PM Ustazah dekat WhatsApp Kalau awak nak buat aktiviti ni, Ustazah akan bagi dia punya link. Okay. Hadis ni besar sikit Cina. Okay. Nampak tak? Lembaran kerja ni awak cuba buat. Lembaran kerja. Kita dah belajar tadi kan? Kepentingan tu benda yang baik lah. Kalau akibat tu benda yang tak baik. Kalau andai kata kita tak memuliakan tetamu, apa akibat yang berlaku? Kalau kepentingan ni lebih kepada kelebihan yang kita dapat, benda-benda yang positif. Okay, boleh masukkan dalam kotak yang betul Tariklah dimurkai Allah, apa akibat? Dibenci masyarakat. Dah siap bagi tahu Dan dekat chat. Dah siap bagi tahu Dan. Ustazah tak boleh tekan. Tak boleh tekan, tarik dia. Tak boleh Cuba tarik kotak tu. Tak boleh juga. Saya pegang handphone. Oh pakai phone. Pakai phone selalu boleh juga kan? Tak boleh. Ya ke? Tak apa nanti Ustazah bagi. Nanti PM Ustazah boleh? PM, nanti Ustazah bagi balik. Okay. 10. Okay, Dan. Satu pasal. Okay. Ustazah akan panggil nama sementara Dan tu. Okay, sekejap shuffle sekejap. 3 orang Boleh duk. Sini. Akmal Afiq. Okay, Akmal Afiq tulis kat chat. Awak ada masalah mic kan? Okay, tulis apa yang awak dapat. Sebutkan satu akibat. Tulis dekat chat. Akibat tidak menulis Arfi. Ada kucing dia pun join juga kelas. Akibat tidak memulihkan tetamu. Akmal Afiq. Tuliskan satu akibat tidak memulihkan. Bagus, dimurkai Allah. Ni Ustazah tulis ni masuk dalam PBD awak tau. Akmal. Okey, seterusnya. Sebutkan akibat kedua. Atika, sebutkan atau tulis dekat chat kalau tak boleh mic. Atika ada? Ada. Akibat, satu akibat. Tadi kawan kita dah cakap, Akmal cakap dimurkai Allah. Apa akibat tadi? Berdasarkan permainan ataupun lembaran tadi, lembaran live worksheet tu. Kalau kita tak muliakan tetamu kita, apa yang berlaku? Mendapat pahala. Akibat ni benda tak. Kalau dia tak layan, apa yang berlaku? Benda yang
negatif lah, benda yang tak baik. Mendapat rehat dan pahala. Yang tu kalau kepentingan. Kepentingan tu benda baik. Akibat dia, akibat. Kalau kita tetamu datang kita tak layan, ataupun kita tak bermasam muka, kita tak senyum, kita tak suka, marah-marah, apa yang berlaku? Boleh bergaduh tak? Bukti kesimpulan. Apa dia sayang? Bukti kesimpulan punya akhiran. Mana yang mana? Yang mana? Cuba tengok akibat tidak memuliakan tetamu ni. Dimurkai Allah dah jawab, dibenci masyarakat ataupun boleh menimbulkan pergaduhan. Kalau kita tak betul-betul jaga akhlak kita, boleh bergaduh. Sebab tetamu datang boleh bergaduh. Tu yang kita tak nak kan? Okey, seorang lagi. Hidayat. Hidayat adalah, Hidayat Ustazah nak sebutkan satu kepentingan. Hidayat. Satu kepentingan. Kepentingan memuliakan tetamu. Apa kebaikan yang kita dapat? Hidayat. Bagus Puteri dah boleh buat. Sebutkan satu kelebihan kalau kita muliakan tetamu, apa yang kita dapat? Dapat Bunyi apa tu? Hidayat? Sebut satu kepentingan. Satu kelebihan. Kalau kita layan tetamu, apa kita dapat ataupun apa yang berlaku? Dapat apa? Hidayat. Cepat. Hidayat. Dapat apa? Kita layan baik-baik tetamu kita, apa kita dapat? dapat pahala. Siapa jawab tu? Adam Razik ke Hidayat? Hidayat cepat sebut. Dapat apa? Okey, contoh nenek awak datang. Lepas tu awak layan baik-baik. Suka tak nenek awak? Sayang tak nenek awak dekat Hidayat? Sayang tak? Hidayat? Sayang tak kalau Hidayat layan, buatkan air, jemput duduk. Nenek sayang tak kat Hidayat? Sayang. Awak ada masalah lain Okey. Ustazah ucapkan tahniah kepada semua. Okey, yang terakhir Okey, tak apa Ustazah ada ambil nama ni, jangan risau. Nanti Ustazah PM lah siapa yang Ustazah nak PM kan. Okey, Ustazah nak tunjukkan awak ni. Awak nampak tak? Nampak tak kat skrin? Nampak. Okey. Saya dah boleh buat tadi. Apa dia? Nampak. Oh, Hidayat belum buat ke tadi? Saya dah siap dah. Dah boleh buat. Saya dah buat dah, dah siap. Bagus. Dah boleh dah. Okey. Ustazah nak awak ada cuti seminggu, betul? Betul tak awak cuti seminggu dapat? Okey, Yap. Ustazah nak siapa yang buat betul-betul penanda buku ni dengan cantik, hantar dekat Ustazah. InsyaAllah lah adalah benda yang sesuatu awak akan dapat kan? Okey, jom hasilkan penanda buku hadis memuliakan tetamu, ya? Hari ni ke hantar ke boleh je? Nanti minggu depan lah sebelum hari Khamis. Sebelum hari Khamis minggu depan, okey? Okey, minggu depan kita cuti raya kan? Okey, dia ada dua cara.
penanda buku manual ni awak lukis dekat kertas ke, kertas keras ke, awak buat penanda buku, awak tulis hadis balik. Okay, satu lagi penanda buku digital ni macam kat bawah. Okay, macam kat bawah ni, nampak tak? Kat bawah ni dia guna komputer ataupun dia guna Microsoft ke, dia guna Canva ke, dia buat satu penanda buku. Yang penting penanda buku tu macam ni contoh dia. Okey, contoh dia macam ni. Dia ada tulis hadis yang kita dah belajar ni. Hadis yang kita dah belajar. Okey, nak tengok tak Ustazah buat? Ni Ustazah punya. Nak mana? Ni nampak tak kat skrin? Ni Ustazah buat penanda buku digital. Digital ni maksud dia awak buat dekat komputer. Nanti awak boleh print, awak boleh potong. Tu digital maksudnya dalam komputer lah. Kalau manual ni awak potong kertas siap-siap, awak tulis. Buat cantik-cantik. Hantar dekat Ustazah. Boleh? Faham tak? Faham? Tak? Okey, macam ni. Faham. Penanda buku ni awak ada pilihan buat dua cara. Yang pertama, penanda buku yang awak ambil kertas keras ke, awak potong. Potong, awak tulis. Yang penting ada hadis dengan dia punya maksud dia. Okey? Hadis yang kita dah belajar. Okay, awak potong, awak buat lukis cantik-cantik, buat corak cantik-cantik. Satu lagi, cara dia awak buat penanda buku secara digital. Digital ni awak boleh guna Canva, boleh guna Microsoft Word, boleh guna komputer lah, awak boleh design. Faham tak? Okay. Faham? Macam Ustazah ni Ustazah buat sendiri. Ustazah lekatkan kartun dekat sini, Ustazah tulis. Kalau awak tak boleh tulis, awak tulis bahasa Melayu pun tak apa, dia punya terjemahan hadis tu. Okay? Boleh? Okay. Ni pun Ustazah cari ke internet. Apa dia? Macam edit ke? Edit. Boleh? Siapa pandai edit, boleh edit. Nanti awak pastikan hantar dekat Ustazah. WhatsApp boleh ataupun WhatsApp lah dekat personal WhatsApp. Boleh? Nanti saya guna makcik saya punya laptop. Boleh. Kalau awak buat guna handphone pun rasanya boleh guna Canva, tak salah Ustazah. Ataupun kalau ada masalah ni boleh guna kertas pun boleh. Buat cantik-cantik kertas berwarna, manila card ke boleh. Okey, buat penanda buku, hantar gambar pada Ustazah sebelum hari Khamis. Habis bila cikgu? Sebelum hari Khamis. Habis apa? Kelas? Ya. Nak habis dah ni. Okey, sebelum hari Khamis minggu depan 22 kan, sebelum raya lah. Boleh buat dah, mula buat. Nanti boleh hantar gambar. Siapa yang hantar gambar dan buat yang terbaik, Ustazah akan pilih dan Ustazah akan ni lah. Ada kawan kita dah dapat kan hadiah daripada Ustazah. Yang projek yang lepas, betul tak? Dah. Ada tak? Nanti hadiah yang lain pula Ustazah bagi. Saya dapat jam. Saya belum. Kan ada kawan-kawan kita dapat sebab dia hantar projek. Okey, macam tu juga untuk kali Saya ni. belum. Belum? Saya tak dapat lagi. Awak tak hantar projek kan hari tu? Tak ada hari tu. Ustazah ambil nama. Ustazah ni nak awak hantar penanda buku untuk minggu ni. Boleh? Okay. Okey, buat yang terbaik. Nanti boleh share dekat WhatsApp Ustazah tak? Yang ni ke? Share ni? Penanda buku tu. Boleh? Nanti awak PM Ustazah Okey, itu saja insya-Allah. Jadi apa yang penting, apa yang kita dah habis ni tajuk hadis memuliakan tetamu ni. Okey, siapa boleh sebut satu pengajaran yang dia dapat? Dia dah belajar 3 minggu rasanya. Sebelum kita tutup kelas kita hari ni. Sepanjang mengeratkan silaturahim bila mana kita melayan tetamu kan. Dia boleh eratkan silaturahim, kasih sayang. Okey, apa lagi? Melayan tetamu dengan ikhlas. Betul, kita sentiasalah ikhlaskan hati kita. Walaupun kita kadang-kadang kita rasa macam alah kenapa datang kan, tapi tak boleh. Sebagai orang Islam, kita wajib melayan tetamu kena ikhlas. Ikhlas ni kalau kita rasa tak suka, kita ikhlaskan diri kita, paksa. Masyarakat suka, Allah suka. Betul, bagus Batisha. Ada lagi tak yang nak sebut?
Sebelum kita nak habis dah, nanti kita dah tak cakap dah pasal hadis memuliakan tetamu ni. Ada lagi tak? Darwish? Darwish? Mendapat rezeki. Tak ada idea. Mendapat hadiah. Tak ada idea. Apa pengajaran yang awak dapat? Kita dah belajar 3 minggu ni. Hormati tetamu. Kita kena hormati tetamu kita. Okey lagi? Memuliakan tetamu. Sopan santun. Wah, memuliakan tetamu, sopan santun, bagus. Lagi last, orang terakhir. Siapa? Sebelum kalau siapa? Mio. Mio. Jangan sombong dengan tetamu. Melayani tetamu, jangan sombong. Okay, macam hari tu Darwish cakap kan, kita iring dia sampai ke kereta. Seronok kalau macam tu kan. Dia nak balik tu kita sampai babai dia, hantar dia ke kereta, seronoknya. Ya Allah kan. Macam tu lah, kena layan sebaik yang mungkin, yang kita boleh, kena ikhlas. Okay, itu saja. InsyaAllah, semoga apa yang kita belajar ni kita amalkan. Awak belajar sekarang tapi amalan dia sepanjang masa sampai awak meninggal dunia, tahu? Okay? Ustazah nak awak amalkan amalan ni, mana tahu ini asbab awak boleh masuk ke dalam syurga. Okay, insyaAllah tu saja untuk kelas kita pada hari ni. Bye. Jadi tugasan awak yang ada Ustazah bagi ni penanda buku. Okay? Okay, boleh buat sama ada bentuk kertas ataupun bentuk digital. Okay, ikut kreativiti masing-masing Okay, itu saja. Okay, kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, murid-murid gunakan sebaik mungkin Selamat bercuti, selamat menyambut hari raya Aidilfitri, Aidil Adha, okey? Bye. Okey, bye. Assalamualaikum. Jangan lupa share kat WhatsApp. Okay, PM Ustazah, siapa yang ada nak tanya pasal penanda buku, PM Ustazah sekarang Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan satu lagi. Selamat bercuti hari raya Aidil Adha. Bye Ustazah. Bye Firas. Sayang nak Kak Firash tu.